Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani. Dah pun wafat 100 tahun yang lalu, disemadikan di bumi Taif. Halaman yang ketujuh, barisan yang paling bawah. Kemudian maka datang pula di atas beberapa kaum, pada hadapan mereka itu satu perca penutup kemaluan hadapan. Perca yang menutup kemaluan hadapan. Dan pada belakang mereka itu satu perca, yakni menutup kemaluan belakangnya. Akan dua, biarkan dulu. Dia ini sebenarnya di lain. Perca menutup, maknanya beberapa kaum pada hadapan mereka itu satu perca, dan pada belakang mereka itu satu perca menutup akan dua, patutnya kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Dihalau mereka itu seperti dihalaukan binatang ke padang, berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat satu kaum yang hina lagi dina, tak berpakaian, sekadar kain perca menutup kemaluan hadapan, kemaluan belakang, tak ubah seperti binatang ternakan, dihalau ke sana kemari. Siapa gerangan mereka ini hina dina, dihalau binatang, seperti dihalau binatang ke padang, memakan mereka itu akan zakum, iaitu bara api Jahannam, dan batunya batu neraka. Maka sabdanya, sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Siapa ini ya Jibril? Maka katanya malaikat Jibril, itulah mereka, yakni dari kalangan umatmu ya Muhammad, yang tiada memberi zakat harta mereka itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 118 Suratul Nahli. Ayat 118 Suratul Nahli, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tiada zalim kami, Allah tak menzalimi akan mereka itu, dan tetapi adalah mereka itu menzalimkan akan dirinya sendiri. Ya. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat pada malam Isra' Mi'raj, satu kelompok manusia yang dihina, dilayan seperti binatang ternakan, dihalau ke sana kemari, tak berpakaian, sekadar kain perca menutup kemaluan hadapan, kemaluan belakang. Dahlah tu. Apa yang dimakan daripada duri, daripada bara api neraka, mereka ini enggan mengeluarkan zakat harta sewaktu menjalani hidup di dunia. Kemudian
Maka datang pula atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak. Kali ini Rasulullah SAW melihat pula satu kaum, yang mana kaum itu kaum yang hina kerana disediakan sesuatu yang terbaik, tetapi dia mengambil yang kotor lagi najis. Pada hadapan mereka itu daging yang masak lagi baik di dalam periuk, dan lagi ada pula daging yang mentah lagi busuk. Maka memakan mereka itu akan daging yang mentah lagi busuk itu, dan ditinggalkan daging yang masak yang baik. Sungguh hairan. Kenapa? Dia makan yang najis lagi yang jijik, menghinakan. Bukankah yang makan yang kotor itu muak, terasa pahit? Maka sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka katanya malaikat Jibril, inilah laki-laki daripada umat tuan hamba, ada perempuan yang halal yang baik, maka ditinggalkan bermalam padanya, dan mendatang ia akan perempuan yang zaniah, yang berzina, maka bermalam padanya, dan mendatang ia sertanya hingga subuh. Begitu juga perempuan daripada umat tuan hamba keluar daripada suaminya, maka datang kepada laki-laki yang zani, yang berzina, maka bermalam sertanya hingga ke subuh. Ya, maka penghinaan atasnya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan segalanya, apa yang bakal menimpa siksaan kepada umat akhir zaman. Semuanya telah diperlihatkan pada malam Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra ayat 60, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Dan tiadalah kami jadikan apa yang telah diperlihatkan kepada dikau wahai Muhammad pada malam dikau diisrakan itu, melainkan ianya adalah fitnah untuk manusia. Fitnah kerosakan. Fitnah di situ kerosakan, yang merosakkan. Kemudian maka lalu pula atas satu kayu yang mempunyai beberapa durinya dan cawangnya, tiada lalu, yakni tiada bersentuh kain dan sesuatu, melainkan dicariknya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan lagi ada sebatang kayu berduri, dan ada pada batang kayu itu cabangnya. Dengan kata lain, siapa pun yang melalui tak dapat mengelak, kerana kayu tu berduri dan kayu tu dia bercabang. Memang kena punya. Mesti koyak pakaiannya. Apa sebenarnya? Baiklah. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka katanya malaikat Jibril, inilah umpama beberapa kaum daripada umat tuan hamba, duduk ia pada jalan, mengintai-intai orang lalu, dirampasnya harta benda orang yang melalui. Kemudian
membaca Jibril akan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 86 surah Al-A'raf. Ayat 86 surah Al-A'raf, wala taq'udu bikulli siratin tu'adun, dan janganlah kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Orang yang samun di perjalanan. Dia kalau maknanya mencuri berbeza dengan samun. Samun ni terang-terangan, mencuri ni tak nampak. Samun dia berbeza dengan mencuri. Mencuri itu mencuba menyembunyikan diri, mengambil, merompak harta orang. Berbeza dengan samun, terang-terangan. Kalau di laut melanon, kalau di darat menyamun. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya akan menerima siksaan nanti yang Allah sediakan di akhirat bagi golongan yang kita kata penyamun, melanun. Siksaan untuknya. Baik. Kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berenang di dalam sungai daripada darah. Darah tu dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka kata, inilah laki-laki yang memakan riba. Ini gambaran satu penghinaan kepada lelaki, begitu juga wanita yang makan riba. Gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik. Begitu juga hadis riwayat Imam Ahmad. Begitu juga hadis riwayat Imam An-Nasai, ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani dalam kitabnya Kifayatul Muhtaj. Satu gambaran lelaki berenang-renang di dalam kolam. Bukan kolam air, kolam darah. Kolam tu darah. Kenapa kolam tu darah? Rupa-rupanya lelaki ini setiap kali dia berenang, dia nak menuju ke tepi untuk selamatkan diri dia, dia akan dibaling batu. Dia tak dapat mengelak diri. Punyalah dia kena balingan batu. Bukan muka kepala sahaja yang kena, sampai masuk dalam mulut dia. Maknanya begitu teruk balingan batu yang dikenakan. Setiap kali dia nak mendekatkan dirinya di tebing, maka berdarahlah kepalanya, mukanya, dan darah itu telah merubah kolam menjadi kolam darah. Berulang-ulang. Dia nak berenang ke mana pun. Orang kalau berenang, dia mesti pergi ke tebing. Pergi tebing mana pun, dia dilontar dengan batu. Akhirnya kolam air itu dah jadi kolam darah. Satu penghinaan. Kenapa penuh dengan darah? Kerana dia dulu cekik darah. Dia cekik darah, maknanya mengambil keuntungan melalui perniagaan riba. Maka Allah hinakan dia nanti
di akhirat dia menyeksakan dirinya sendiri. Baik, maka datang pula atas laki-laki sungguhnya telah menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Tiada kuasa, ditambahi lagi. Hairan sungguh seorang lelaki yang memunggah kayu api di belakang. Dia tetap nak punggah walaupun tak berkemampuan. Tetap nak mengangkat, tak berkemampuan. Ditambahnya lagi, dicuba angkat, pastinya dia jatuh. Kayu-kayu yang dipunggah, yang diangkatnya akan menimpanya. Penuh kesakitan, penuh siksaan. Mengulang-ulangi perbuatan yang sama. Penghinaan untuk dia, menyiksa dirinya sendiri. Yang kita dapat lihat di sini gambaran-gambaran yang diperlihatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, siksaan yang akan menimpa umatnya, umat akhir zaman, umat baginda Muhammad SAW. Siksaan ini dalam bentuk siksaan dia menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa dirinya sendiri. Orang yang meninggalkan sembahyang, dia akan seksa diri dia sendiri, hantukkan kepala. Begitu juga yang lain-lain. Kesemuanya ini menyeksakan dirinya sendiri. Yang makan riba, dia menyeksakan diri dia sendiri. Yang enggan mengeluarkan zakat, dia terhina sama sekali. Bagaikan binatang ternakan yang dihalau ke sana kemari. Begitu juga penyamun, dia akan dina nanti. Kemana pun dia akan terseksa di duri yang melekat pada tubuh badannya. Duri kayu, kalau dah koyak baju, melekat pula duri pada tubuh badan. Memang menyakitkan. Begitu juga dinyatakan kepada kita bagaimana seorang laki-laki dia menyeksa diri dia sendiri, tak mampu nak dipunggah juga dah jatuh, menimpa diri. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuan hamba, ada padanya beberapa amanah manusia, tiada kuasa ia menunaikan dia. Dan ditambahi lagi, tak tamaklah tu, nak juga, akhirnya menyiksa dirinya sendiri. Baik, kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidahnya dan bibirnya dengan penggunting besi. Tiap-tiap diguntingnya kembali pula seperti dahulu. Tiada limpah mereka itu sekali-kali. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah dia, khutabaul fitnah, yakni orang yang mengajar manusia dengan tiada sebenarnya daripada umat Tuan hamba, dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Itulah dia khutabaul fitnah, orang-orang yang khutabaul fitnah tu maknanya pengkhutbah, khatib yang menabur fitnah. Kemudian maka datang pula akan beberapa kaum, adalah kuku mereka itu daripada tembaga, menggaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya, hingga keluar
daging dan darah. Tiap-tiap digarunya kembali pula sepertinya. Tengok, dia menyeksa diri dia sendiri. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat dan menjatuh pada kemaluan manusia, mengaibkan manusia. Maka nanti dia menyeksakan dirinya sendiri. Kemudian maka datang pula atas satu lubang yang sempit mulutnya. Maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan yang besar. Maka jadilah ia berkehendak kembali masuk kepada lubang itu. Saya dapat lagi. Tak boleh lah. Satu gambaran lubang yang kecil, yang sempit, tiba-tiba boleh keluar lembu jantan yang besar. Lembu tu nak masuk balik lubang tu dah tak boleh. Sama sekali. Apa maknanya? Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seumpama seorang laki-laki daripada umat Tuan hamba berkata-kata dengan satu kalimah yang amat besar daripada yang dimurkai Allah Ta'ala. Kemudian maka menyesal ia, maka tiada kuasa mengembalikan laki-laki itu, maka antara adalah berjalan. Cukup sampai sini. Tiada mengembalikan, tiada kuasa mengembalikan lagi. Maksudnya terlajak perahu. Kan hebat orang Melayu. Terlajak kata, itu maknanya. Kira janji tak ditepati lah ni. Antaranya lah. Satu kalimah yang amat besar daripada yang dimurkai Allah. Tak. Berkata-kata dengan satu kalimah yang amat besar yang dimurkai Allah. Kata besar. Dia besar. Maksudnya ia menabur fitnah lah. Lepas tu dia menyesal. Maka tak boleh tahu. Maksudnya perkataan tu yang dimurkai Allah. Ya. Berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maknanya tanda-tanda munafik itu, idza haddatha kadhiba, apabila dia bercakap dia bohong. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah khianat. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkin. Ini merujuk kepada munafik. Dia orang munafik kan ni. Orang munafik. Tapi hebatnya pepatah Melayu, telajak perahu boleh diulur. Tapi telajak kata Tanggung sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbitna wa tayra wa kunna fa'idin ya arhamar rahimin.